Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu merupakan satu peristiwa hitam yang sering diperkatakan sehingga hari ini. Ia merupakan satu siri pertempuran yang singkat tetapi sengit. Ketika berlakunya penjajahan inilah Tanah Melayu berubah pemerintah daripada British kepada Jepun. Seorang jeneral Jepun bernama Tomoyuki Yamashita telah memimpin tentera darat ke-25 Jepun menyerang Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Kerana kejayaannya menakluk semenanjung Tanah Melayu dan Singapura dalam masa 70 hari, Perdana Menteri British ketika itu Winston Churchill menggelarkan kejadian ini sebagai bencana buruk dalam sejarah ketenteraan British. Oleh kerana kejayaan itu jugalah Tomoyuki Yamashita digelar sebagai Harimau Malaya. Walau bagaimanapun, tahukah anda pada tempoh waktu yang sama ada seorang lagi pemuda Jepun yang digelar sebagai Harimau Malaya bernama Tani Yutaka. Berikut adalah kisah menarik mengenainya. Tani Yutaka mungkin tidak begitu terkenal di Tanah Melayu tetapi namanya sangat dihormati di Jepun. Tani juga dikenali sebagai Harimau Malaya oleh orang Jepun. Tani dilahirkan di Fukuoka, Jepun pada tahun 1911. Ketika berumur tidak sampai setahun, dia dan keluarganya telah berpindah ke Terengganu. Sementara Tani membesar di Tanah Melayu, bapanya berjaya membuka sebuah perniagaan gunting rambut. Walaupun berbangsa Jepun, Tani yang membesar bersama-sama penduduk tempatan gemar mengenakan pakaian tradisi seperti baju Melayu, sampin dan songkok. Malah dia dan keluarga sangat fasih berbahasa Melayu. Menurut beberapa sumber, Tani Yutaka telah memeluk agama Islam dengan nama Muhammad Ali bin Abdullah. Tani juga dikatakan telah mengahwini seorang wanita Melayu secara rahsia tetapi tidak lama selepas itu dia bercerai. Ketika berumur 21 tahun, Tani telah kembali semula ke Jepun untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam perkhidmatan ketenteraan yang diwajibkan bagi semua rakyat kelahiran Jepun. Pada ketika itu jugalah merupakan kali terakhir dia melihat adik perempuannya Shizuka Yutaka. Tahun 1930-an, permusuhan terhadap masyarakat Jepun yang tinggal di Tanah Melayu semakin meningkat dengan tentera Jepun yang menyerang China dalam insiden Manchuria atau Mukden pada tahun 1931. Masyarakat China yang lebih besar telah menyatakan ketidakpuasan hati mereka terhadap minoriti Jepun di Tanah Melayu. Mereka memulaukan perniagaan milik bangsa Jepun, melakukan keganasan dan merusuh di jalanan. Pada satu kejadian keganasan yang berlaku pada November 1932, premis perniagaan milik keluarga Tani Yutaka telah dibakar manakala adiknya Suzuka pula telah dirogol dan dibunuh. Sekembalinya Tani ke Tanah Melayu, dia kecewa dengan ketidakcekapan kerajaan kolonial British mentadbir dan menguruskan permasalahan yang berlaku. Dia menjadi bertambah marah apabila pelaku keganasan yang menyebabkan adiknya terbunuh itu telah dibebaskan oleh sistem pengadilan British ketika itu. Lantaran itu, Tani memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia telah menyertai kumpulan jenayah bersama dengan penyamun Melayu Siam dan menjadi pemimpin kumpulan yang dinamakan Geng Harimau. Menurut beberapa sumber yang berbeza, kumpulan harimau ini mempunyai kekuatan antara 50,000 hingga 300,000 orang ahli. Difahamkan oleh sumber secara tidak jelas, kemungkinan ini juga menjadi asas dan titik tolak kepada penubuhan Pertubuhan Perpaduan Kebajikan Islam Malaysia (PEKIMA) waktu itu. Bermula dari tahun 1933, dia dan kumpulannya bermula dengan merompak di sekitar Terengganu dan Kelantan. Ketika itu, Tani Yutaka mendapat reputasi seperti Robin Hood. Dia dan kumpulannya merompak daripada ahli perniagaan Cina yang kaya, iaitu yang bersekongkol dengan British, dan akan mengedarkan hasil rompakan mereka kepada orang Melayu miskin yang tinggal di luar bandar. Tani Yutaka dan kumpulannya ditakuti oleh kaum Cina dan penjajah British ketika itu. Geng Harimau terus melakukan jenayah mereka di seluruh semenanjung Tanah Melayu dan Singapura dari awal tahun 1930-an hingga 1940-an. Beberapa bulan sebelum Tanah Melayu diserang pada tahun 1941, Jepun menubuhkan sebuah agensi yang dinamakan Fujiwara Kikan untuk melancarkan operasi perisikan tentera mereka. Ia ditubuhkan dan diketuai oleh Major Fujiwara Iwaichi yang merupakan ketua unit perisikan batalion ke-15 tentera Imperial Jepun. Major Fujiwara cuba untuk mempengaruhi sultan-sultan di Tanah Melayu agar bekerjasama dengan Jepun dan menentang pihak British. Tani mula menyertai agensi perisikan itu dan membantu
membantu Major Fujiwara dalam mengumpul maklumat dan menjalankan peperangan gerila terhadap penjajah British. Ketika penghujung penaklukan Jepun di selatan semenanjung Tanah Melayu dan Singapura, Tani Yutaka telah menghidap malaria ketika berada dalam hutan di Johor pada Februari 1942. Dia kemudiannya telah meninggal dunia pada 17 Mac 1942 di salah sebuah hospital di Singapura dan dikebumikan di Japanese Cemetery Park. Ada beberapa spekulasi mengenai kematiannya. Sesetengah sumber menyatakan bahawa Tani terbunuh semasa misi mensabotaj sebuah empangan di Johor, manakala sumber lain berpendapat bahawa dia meninggal dunia akibat kecederaan atau wabak malaria hasil dari pendedahan terlalu lama dalam hutan tropika. Walaupun beragama Islam, namanya diabadikan di kuil Yasukuni, sebuah kuil Shinto di Chiyoda, Jepun. Pertama kalinya kisah mengenai harimau Malaya itu diterbitkan oleh Yomiuri Shimbun dalam sebuah akhbar Jepun pada 3 April 1942. Major Fujiwara yang melihat kisah Tani sebagai satu propaganda yang baik telah menegaskan agar kisah harimau Malaya itu difilmkan. Kisah hidup Tani Yutaka kemudiannya telah digambarkan dalam beberapa buah novel dan filem seperti Marai no Tora 1943 dan Harimau 1989. Apa yang menariknya ialah filem yang dihasilkan di Jepun itu berlatar belakangkan Tanah Melayu dengan para pelakon Jepunnya turut memakai pakaian tradisional Melayu. Malah mereka turut menyanyikan beberapa lagu dalam bahasa Melayu seperti Rasa Sayang dan Terang Bulan. Sekian.